ada di sini Sarjita, Sharwin Krishna, Jagadiswari, Devaneswaran, Iman, Kamalin, Mastura, Kishendran, Kawin, Danush, Taneswari. Okey. Okey, mulai hari ini ya kita akan teruskan kelas seperti biasa. Dan kelas ganti kita nanti saya beritahu. Saya tengok jadual diorang dulu. Bila kamu tak ada kelas lain, saya akan beritahu. Okey, saya akan gantikan. Saya rasa 3 minggu kita tak buat kelas. Saya akan gantikan ke semuanya. Okey, boleh? Okey, boleh kita mula. 12 orang. Sepatutnya ada, sekejap. Sepatutnya ada, okey, sepatutnya ada 23 orang. Tak apa, kita mulakan hari ini. Boleh saya mula? Boleh, sir. Boleh ya? Okey. Okey, hari ini kita nak tengok 1.4. Apa maksud 1.4? Siapa tahu 1.4 tu apa dia? Tajuk apa? Okey, kamu dah sampai bab berapa kat sekolah? Bab 2, Sampai sir. 4. Bab 2? Bab 2 dah habis. Bab 3. Ada sekolah yang habis sampai bab 5. Bab 4. Sorry, bab 5. Bab 4. Ada tak? Aiman, Kamalin, Mastura sudah sampai bab berapa? Bab 3. Maksudnya kamu dah pandai bab 1 dengan bab 2 kan? Bukan pandai ya. Sepatutnya dah tahu apa yang ada dalam bab 1 dan 2. Okey, saya nak tanya dulu sebelum kita masuk perbincangan kita bab 1. Hari ini kita akan habiskan bab 1. Okey, dengan perbincangan 1.4 kedaulatan negara. Dia berkaitan dengan kedaulatan negara. Selepas kedaulatan negara kita akan masuk bab kedua berkaitan dengan sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan. Okey, yang dah melalui bab 1, yang dah masuk bab 2 dan yang sedang ada dalam bab 3 ni, saya nak tanya kamulah. Apa masalah kamu untuk memahami bab 2? Ada masalah tak Iman dengan Kamalin? Boleh bagi respon? Aiman dengan Kamalin? Devaneswaran pun sama juga kan bab 2. Cikgu, kelas saya belum habis lagi bab 1. Oh, belum habis lagi. Okey. Kamalin macam mana Kamalin? Aiman? Saya bukan tanya soalan. Saya hanya tanya apa masalah kamu. Ada tak masalah? Boleh, sir. Boleh ya. Bukan saya mau tanya soalan, tak ada. Jangan takut. Okey, jom kita masuk. Okey, sebelum tu hari tu saya dah tanya kan, ada beritahu kamu sekiranya kamu ada masalah berkaitan dengan soalan ataupun kamu susah nak faham soalan dalam bab 1 kan, mana-mana lah, tak kisah. Saya minta kamu post dalam grup, tapi dalam grup tak ada orang yang post. Maksudnya you dah faham lah tu. Okey, mungkin dalam masa terdekat, mungkin ujung bulan 3 ni ataupun bulan 4 kita akan bersemuka. Jadi adalah masa kelapangan kita, adalah peluang kita untuk lebih mendalami dan mendekati benda-benda ni. Okey. Jadi saya teruskan dengan sesi perbincangan kita. Boleh nampak tak slide saya? Can, sir. Okey. Okey, ini apa yang kita tengok last class lah. Okey, 1.3 ciri negara berdaulat. Mesti ada sempadan rakyat, perundangan, pemerintah. Ini antara aspek yang penting yang perlu ada dalam sesebuah negara. Okey, itu kamu dah belajar. Kita sepintas selalu apa yang kita belajar. Okey, pemerintahan mesti ada apa? Rakyat, kestabilan politik, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Kita tengok apa itu demokrasi berparlimen, kita tengok apa itu raja berperlembagaan. Lepas tu kita tengok setiap negara mesti mempunyai sempadan dan kita pun ada sempadan kita, garis pemisah. Dan setiap negara itu mesti ada undang-undang, sistem perundangan. Okey, kita ada undang-undang kita sendiri iaitu undang-undang yang paling tinggi iaitu Perlembagaan Malaysia. Okey. Lepas tu rakyat. Dalam negara itu mesti mempunyai rakyat lah. Kalau tak ada rakyat, takkan wujud sebuah negara lah. Jadi rakyat itu orang yang macam mana? Orang yang perlu patuh kepada peraturan, mesti menunjukkan tak setia kepada pemerintah. Itu
sesuatu yang penting, dan paling penting ialah berkaitan dengan rakyat, isu perpaduan. Itu yang paling penting sebab perpaduan ini akan menstabilkan keadaan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sekiranya perpaduan ini tidak ada perpecahan kaum, ada permusuhan, pergaduhan, pergelutan dan sebagainya, maka situasi ataupun keadaan negara akan bergolak. Ini akan memudahkan anasi-anasi luar daripada luar negara campur tangan, dan kita terpaksa melepaskan kebebasan kita ni, kita terpaksa kehilangan kebebasan kita ni kepada mereka. Apabila kita hilang kebebasan, maksudnya kita akan hilang kuasa untuk membuat keputusan. Apabila hilang kuasa untuk membuat keputusan, maka kita tidak ada kuasa untuk memerintah. Jadi kedaulatan negara akan tercabar. Okey? Okey, ini kepentinganlah kebersamaan yang kita tengok 1.3, kepentingan mewujudkan negara berdaulat, berkesanan kepentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan luar. Okey, ini kita dah tengok. Okey, hari ini kita nak masuk 1.4, langkah mempertahankan kedaulatan negara. Okey, sebelum saya masuk bab ini, saya nak tanya apa yang anda faham tentang kedaulatan? Boleh bagi cadangan, you boleh tengok buku teks ke mana-mana, you boleh rujuk, you boleh beritahu. Kita nak two-way communication. Saya tak nak, saya seorang saja cakap. Jangan malu-malu untuk bertanya, malu untuk menyuarakan pendapat kamu. Saya alu-alukan apa-apa yang anda tahu untuk suarakan di sini. Boleh? Sir, Ya, taat setia kepada raja. itu kedaulatan. Itu yang kamu faham kan? Ya. Ya, okey lagi? Ada tak? Aiman, Masura. Tolong jawab. Temani Swarika, Temani Swaranka. Tolong jawab. Boleh? Kekuasaan tertinggi sebuah negara. Kekuasaan tertinggi sesebuah negara. Okey lagi? Lagi. Apa maksud kedaulatan? Apa yang anda tahu tentang kedaulatan? Jadi untuk memahami konsep ini, sekejap kita bincang. Kita buat satu, orang kata apa? Sorry. Sekejap Oh, saya tak buka lagi pen Sat. Sorry Sekejap. Okey, sudah. Okey, untuk kita memahami apa itu. Kenapa apabila saya masuk satu tajuk, saya nak kamu faham dulu apa yang kita belajar. Apa maksud tajuk itu? Maksud tajuk itu perlu dulu. Kenapa? Sebab untuk memahami apa yang kita akan belajar. Kalau you tak tahu, you just belajar saja, baca, lepas tu tanya orang-orang tanya tentang konsep, ada soalan keluar berkaitan dengan konsep, dia kaitkan dengan langkah dan cara, kamu tak boleh jawab. Jadi sebelum kita masuk satu tajuk, kita kena faham dulu apa itu tajuk. Tajuk tu memberi maksud apa? Konsep itu apa? Apa maksud konsep kedaulatan? Bagaimana kedaulatan itu timbul? Bagaimana kedaulatan itu wujud? Bagaimana kita dapat mewujudkan dan mempertahankan kedaulatan? Ada banyak perkara yang kita perlu tahulah. Okey, jadi untuk itu sebelum saya masuk topik hari ini, kita tengok dulu apa maksud kedaulatan. Jadi saya akan type dekat sini. Saya akan tanya, kita nak buat dua communication, two-way communication. Jadi saya mohon sangat anda jawab. Okey, anda jawab. Jadi kita letak di sini. Okey, boleh nampak tak tulisan? Kan, sir? Ya, sekejap Okey, kedaulatan. Bagaimana kedaulatan ni wujud? Alamak, hilang. Sekejap ada, sekejap tak ada. Apa masalah? Okay. Kita nak belajar kedaulatan. Okey, untuk mencapai kedaulatan, kita perlu ada apa dulu? Kita perlu ada kebebasan. Kalau kita ada kebebasan, maka kita akan dapat apa? Kekuasaan. Apabila kita ada kuasa, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat keputusan. Apabila kita ada kuasa, kita dapat keputusan, kita dapat buat keputusan. Apabila kita dapat buat keputusan, kita dapat memerintah. Apabila kita dapat memerintah,
itu menunjukkan kita ada apa? Itu menunjukkan kita ada kedaulatan. Okey, kedaulatan. Okey, kedaulatan. Kedaulatan. Okey, kita ada kedaulatan. Okey? Jadi bagaimana kedaulatan ini kita dapat? Jadi untuk mendapatkan kedaulatan ini, seseorang pemerintah, untuk mendapat kedaulatan ini, seseorang pemerintah ini harus mempunyai apa? Dia mesti bebas. Okey? Pemerintah ke, rakyat ke, negara dia ke perlu bebas daripada sebarang campur tangan kuasa asing ataupun orang lain. Apabila dia bebas, maka barulah dia ada kuasa penuh terhadap apa-apa yang dia nak buat keputusan itu. Kalau dia tak bebas, maka dia tidak ada apa? Kekuasaan. Kalau dia tidak ada kekuasaan, maka dia tak boleh buat keputusan. Kalau dia tak buat keputusan, maka dia tak boleh memerintah. Jadi untuk dia memerintah, untuk mendapat keputusan, untuk dia nak memerintah dan membuat keputusan, dia perlukan kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan ni, dia perlu ada apa? Kebebasan. Jadi kedaulatan ni dia lebih kepada apa? Lebih kepada bebas daripada sebarang campur tangan kuasa asing. Jadi dia kena bebas daripada campur tangan. Dia bebas daripada campur tangan sana. Bebas daripada campur tangan ataupun pengaruh. Lama dia hilang lagi ya. Dia kena bebas daripada campur tangan ataupun pengaruh daripada kuasa ataupun negara lain. Okey, ini yang penting ya, ini yang penting. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi, saya padam, saya kaitkan dulu. You kena faham dulu apa maksud kedaulatan ni. Okey, saya ulang balik. Okey. Untuk sesebuah negara ataupun seorang pemerintah untuk memerintah dengan bebas, untuk membuat keputusan, seseorang pemerintah itu perlu ada kekuasaan. Bagaimana dia ada kuasa? Kalau dia bebas, dia akan ada kuasa. Sekiranya seseorang pemerintah itu dia tak bebas, maksudnya dia itu ada campur tangan pihak lain, dari segi mental lah dia campur tangan, dia pengaruh minda pemerintah daripada benda ni berlaku daripada orang lain ataupun kuasa lain, negara lain seperti kuasa-kuasa besar. Pemerintah itu sendiri dia tidak boleh buat apa? Dia tidak boleh buat keputusan. Okey, mengapa dia tak boleh buat? Sebab orang dah pengaruh dia. Orang dah campur tangan dia. Kuasa dia ada, tapi kuasa ini dipengaruhi oleh siapa? Kuasa ini dipengaruhi oleh negara lain. Apabila negara lain mempengaruhi keputusan dia, kekuasaan dia, maka pemerintah yang kita ada ni dia tak bebas, dia terikat. Apabila dia terikat, dia akan hilang kuasa, dia tak boleh buat keputusan, dia tak boleh memerintah. Walaupun dia boleh memerintah, tetapi keputusan yang dia buat ini tidak akan memihak kepada negara itu sendiri. Tidak akan memihak kepada masyarakat itu sendiri dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kesemuanya akan dicampur tangan ataupun dieksploit oleh siapa? Kuasa asing. Jadi apabila kita tidak ada kebebasan, kita tak boleh buat keputusan tak boleh buat, kita tak boleh memerintah, maka kedaulatan kita akan hilang. Jadi untuk memahami kedaulatan ini, ciri-ciri dari segi kebebasan, kekuasaan, kuasa untuk membuat keputusan dan memerintah ini, kita perlu kaji dulu. Jadi ini yang membawa kepada kedaulatan sesebuah negara. Sesebuah negara. Okey, sekarang kita nak tengok pula apa kaitan rakyat dengan apa kaitan pemerintah ini terhadap kedaulatan. Itu yang kita nak tengok. Sebab hari ini kita nak bincang apakah peranan rakyat dan
apakah peranan rakyat dan pemerintah? Kita nak tengok Ustaz. Okey. Ini saya nak buat secara umum dulu, nanti kita akan tengok dalam teks nanti ya. Okey. Dia ada rakyat. Kita tengok pemimpin dululah. Pemimpin. Okey, pemimpin. Dan kita ada siapa? Kita ada rakyat. Kita ada rakyat. Kita ada pemimpin, kita ada rakyat. Jadi apakah fungsi rakyat? Apakah fungsi ataupun peranan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan? Kita tengok satu dulu, kita tengok konsepnya dulu, nanti kita masuk perbincangan. Okey. Ini salah satu contoh Ini contoh. Kita faham, you boleh tanya. Okey. Okey, pemimpin. Bagaimana dia akan hilang kebebasan dia? Bagaimana dia akan hilang kuasa memerintah? Bagaimana dia akan hilang kuasa untuk membuat keputusan? Sekiranya pemimpin ini tidak apa? Okey? Ataupun pemimpin ini tidak membuat keputusan sendiri. Maksudnya dia bergantung kepada siapa? Dia bergantung kepada orang lain. Orang lain. Dia bergantung kepada orang lain. Maksudnya pemimpin ini tak bijak. Pemimpin ini tak bijak. Maka dia akan bergantung kepada orang lain akan mempengaruhi minda dia, idea dia akan tercabarlah. Bagaimana dengan rakyat? Apabila rakyat ni selalu bergaduh, dia tak bersatu padu, itu menyebabkan apa? Rusuhan kaum, negara tidak aman, pemerintah tak boleh kontrol. Jadi dia minta bantuan daripada orang lain akan masuk. Orang ketiga akan masuk untuk memberi cadangan. Akhirnya apa? Dia ambil kesempatan itu untuk menguasai keputusan pemimpin kita, maka pemimpin kita akan hilang kuasa. Apabila hilang kuasa, dia tak boleh buat keputusan. Apabila dia tak boleh buat keputusan, dia akan hilang apa? Kuasa untuk memerintah. Maka siapa akan memerintah secara tidak langsung? Kuasa lain akan memerintah secara langsung, dan kuasa tertinggi dalam pemerintah negara kita akan hilang dan kita tergadai kepada orang lain, maka kedaulatan negara ini akan hilang. Itulah yang kita nak bincang hari ini. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Hello? Boleh, sir. Boleh ya? Okey, itu yang kita nak tengok. Jadi, langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Bagaimana kita nak mempertahankan kuasa tertinggi itu? Senang saja. Kalau you pemimpin, you kena bijak memerintah. Jadi, kita kena bijak memerintah, maksudnya kita mesti pastikan tidak ada salah laku. Kita perlu pastikan sistem pemerintah ini berlaku secara adil, jujur, laksana, bijak, strategik. Okey, kita perlu adakan hubungan dengan dunia luar. Pemimpin ni perlu bijak membuat rancangan. Macam-macam kena buat. Itu pemimpin. Kalau rakyat, yang paling penting ialah rakyat perlu bersatu hati, bersepadu, bersatu. Okey, bagaimana? Dengan memahami, menghormati orang lain ataupun menghormati agama, budaya kaum orang lain lah. Itu akan memastikan kita sentiasa bersatu padu. Okey, kita nak tengok satu persatu hari ini. Okey, yang pertama, kita tengok apa yang kita nak tengok. Okey, kita tengok langkah mempertahankan kedaulatan. Ada berapa mengikut buku teks, saya ambil ini semua daripada buku teks. Okey, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Bagaimana kita dapat menjaga kedaulatan negara? Yang pertama, kita perlu memastikan kestabilan politik. Contohnya pada hari ini sekarang lah. Politik negara kita tak aman, tak stabil. Inilah peluang-peluang yang akan diambil orang-orang luar ataupun negara-negara barat ataupun negara luar. Dia akan mengambil peluang ini untuk campur tangan dalam sistem pemerintahan kita. Dia akan campur tangan. Okey, tak apa, saya akan bantu kamu settlekan masalah-masalah politik kamu. Itulah bahayanya. Jadi kita perlu pastikan negara kita tidak ada masalah berkaitan dengan politik. Yang kedua, kemakmuran ekonomi kita perlu jaga. Kenapa kita perlu jaga kemakmuran ekonomi? You tengoklah negara-negara yang tak kaya atau negara-negara yang miskin, selalunya negara-negara Afrika macam ni, mereka bukannya
orang Afrika, negara-negara Afrika ini bukannya mereka miskin tau. Kita nampak saja mereka miskin. Mengapa mereka miskin? Sebab mereka menggadaikan sistem politik mereka dan ekonomi mereka kepada dunia luar. Negara-negara besar, negara-negara barat. Sebab Afrika ni walaupun tanah dia macam tu, kering kontang, tetapi sumber galian dia banyak. Permata ni banyak. Emas dia banyak. Macam-macam ada. Okey, bauxite. Yang bahan yang kita nak buat untuk bateri tu, itu pun dekat sana banyak. Mereka sepatutnya gunakan, Afrika ni, mereka sepatutnya gunakan sumber tanah ini, sumber galian ini untuk memakmurkan negara mereka. Tetapi benda itu tak berlaku. Mengapa tak berlaku? Sebab mereka dah gadaikan, mereka dah buat agreement dan sebagainya kepada syarikat-syarikat multinasional, peringkat antarabangsa untuk mereka campur tangan di situ untuk mengusahakan benda itu. Sepatutnya negara Afrika itulah yang sendiri uruskan, tapi ini mereka bagi peluang kepada orang lain, maka mereka tak dapat stabilkan ekonomi dan politik mereka. Jadi ekonomi dan politik mereka tergadai kepada orang luar, maka mereka tak dapat memerintah dengan sendiri, tak dapat memakmurkan ekonomi sebab semuanya mereka perlu bergantung kepada dunia luar. Itulah sebabnya. Okey. Yang kedua ialah mengekalkan perpaduan kaum. Ini dari segi siapa? Yang atas ini mewujudkan kestabilan politik ini, tadi kita tengok, mewujudkan kestabilan politik ini. Sekejap. Okey. Alamak. Okey, tadi kita tengok mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi ini kedua-dua pihak perlu mengambil peranan lah dari segi politik dan ekonomi. Rakyat perlu ada, pemimpin perlu ada, tetapi yang paling penting, yang paling mustahak politik dan ekonomi ini perlu rakyat, daripada rakyat, pemimpin perlu menunjukkan usaha yang lebih banyak lah. Okey. Yang kedua kita nak bincang mengekalkan perpaduan kaum ini, dia lebih kepada rakyat, peranan rakyat. Peranan pemerintah pun ada. Peranan pemerintah dia perlu memastikan undang-undang negara kita dapat menyatupadukan masyarakat, sistem pentadbiran kita perlu menyatupadukan masyarakat, sistem pendidikan kita harus ke arah menyatupadukan masyarakat. Ini terbukti di Malaysia lah. Bagaimana sistem sekolah menengah ni, walaupun peringkat sekolah rendah, setiap kaum ni dia belajar dalam bahasa ibunda, tetapi apabila mereka memasuki sekolah menengah, ketiga-tiga kaum ni dia belajar di mana? Di sekolah rendah, sekolah menengah. Itu memastikan percampuran berlaku, pergaulan berlaku, pertukaran idea berlaku. Okey? Nilai setia kawan berlaku di mana? Di sekolah peringkat sekolah menengah. Itulah yang dikatakan sebagai bagaimana sistem pendidikan dapat mewujudkan apa? Sistem mengekalkan perpaduan ataupun mewujudkan perpaduan dalam negara ini. Okey, itu fungsi ataupun peranan pemerintah. Kalau rakyat biasa macam mana? Perlu menghormatilah. Okey, memahami dan menghormati agama orang lain, budaya orang lain, cara hidup orang lain. Itu sesuatu yang wajib kita buat. Okey, yang seterusnya memupuk patriotisme dalam kalangan masyarakat. Ini dua pihak. Contohnya apa? Pemerintah kena buat, rakyat pun kena buat. Okey, pemerintah macam mana mengadakan pertandingan ke, okey, mewujudkan satu program-program ke yang mewujudkan memupuk patriotisme, contohnya bulan kemerdekaan, pertandingan yang ada melibatkan patriotisme dan sebagainya, kenegaraan, mereka perlu buat. Okey, kalau rakyat kena buat apa? Dimensi diri. You belajar dalam bahasa Melayu kan, karangan tu ada banyak dimensi kan. You ambillah dimensi itu. Okey, dimensi apa? Dimensi rakyat. Diri sendiri perlu ada nilai patriotisme. Kalau ibu bapa perlu memupuk nilai patriotisme dari sejak kecil lagi. Itu sesuatu yang wajib. Pihak sekolah perlu memastikan nilai patriotisme ini diterapkan melalui mata pelajaran seperti sejarah. Okey, mata pelajaran seperti bahasa Melayu. Sebab sekarang kurikulum ni dia merentasi. Kita belajar semua benda dalam bahasa Melayu. Contohnya itu bahasa Melayu, tetapi kita belajar tentang pertanian, kita belajar tentang perindustrian, kita belajar tentang teknologi. Itu caranya. Jadi bahasa Melayu pun boleh memupuk nilai patriotisme melalui silibus kita lah. Okey. Seterusnya mengukuhkan pertahanan negara. Mengukuhkan pertahanan negara macam mana? Yang paling penting, pemimpin perlu memastikan sistem pertahanan negara kita ni kuat dan sentiasa berwaspada tentang
pertahanan negara kita. Rakyat pun dia ada fungsi dia lah. Okey, kalau you betul-betul nak pertahankan negara, masuklah tentera. Okey, beri sumbangan kamu. Untuk jangka masa yang panjang pun boleh, dalam 20 tahun pun boleh. Itu suka kita lah. Okey, jadi ini 4 perkara yang kita akan tengok. Okey, saya belum masuk isi lagi, saya hanya bincangkan isi penting dulu. Nanti kita tengok kontennya apa. Okey, jadi pemerintah dan rakyat memainkan peranan penting bagi mempertahankan kedaulatan negara. Oleh itu, pemerintah dan rakyat perlu bekerjasama untuk mewujudkan. Jadi, you tengok ini yang paling penting. Pemerintah dan rakyat perlu bekerjasama. Kalau pemerintah saja yang buat semua benda ni, dia takkan berjaya. Rakyat perlu bekerjasama, okey, bersatu padu, berganding bahu dengan pemerintah. Segala arahan, segala dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah, rakyat perlu ikut. Okey, pemerintah perlu bijak lah. Okey, untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi. Okey, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk semangat patriotisme dan mengukuhkan pertahanan negara. Okey, kerjasama ini penting. Mengapa? Bagi memastikan kedaulatan dapat dipertahankan demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Jadi apabila kita hilang kestabilan politik, kita hilang kemakmuran ekonomi, tidak ada perpaduan, tidak ada nilai patriotisme dalam kalangan masyarakat dan tidak ada peranan untuk mempertahankan negara, maka kita akan hilang apa? Kita akan hilang kebebasan. Okey, bagaimana kita hilang kebebasan? Dengan campur tangan orang lain, kita dah bagi kebebasan untuk membuat keputusan untuk memerintah negara ini kepada orang lain. Kita akan hanya jadi apa? Puppet sajalah. Okey, boneka saja. Behind the scene, siapa yang ada? Orang luar ada. Maka kita akan hilang kedaulatan. Kuasa tertinggi untuk membuat keputusan, kita akan hilang. Okey? Okey, saya padam. Kita pergi. Ada soalan dalam ni? Ada soalan? Baru saya masuk. Okey. Baru saya nak masuk isi. Okey. Yang pertama kita tengok, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Bagaimana kita nak mewujudkan? Ada dua pihak yang perlu memberi sokongan, ada dua pihak yang perlu melakukan atau memastikan peranan mereka ada dalam mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, yang pertama siapa dia? Pemerintah lah. Inilah pemerintah kita yang ada pada hari ini. Okey, tapi pemerintah yang paling tinggi ialah yang di Pertuan Agong, tapi pelaksana sebagai pemerintah yang dapat kuasa daripada perlembagaan ialah Perdana Menteri. Okey, Tan Sri Perdana Menteri. Tan Sri siapa? Tan Sri Muhyiddin bin Yassin lah. Okey, Perdana Menteri kita. Okey, orang kata sekarang apa panggil apa? Abah kan? Okey. Jadi apakah peranan pemerintah? Peranan pemerintah, apa dia peranan pemerintah? Kita tengok sekejap. Okey, kita tengok. Mewujudkan pentadbiran yang cekap. Jadi pemerintah perlu memastikan pentadbiran yang cekap. Mengapa? Sebab sekiranya pentadbiran dia tak cekap, akan wujud apa? Benda ni akan adalah rasuah itu akan ada. Kalau pentadbiran tak cekap, wujud rasuah, mereka tak jujur, tak buat kerja dengan baik, maka sistem pemerintahan kita akan kolaps. Ini menyebabkan ketidakstabilan dalam politik. Okey? Sebab tu pentadbiran perlu cekap. Okey. Perdana Menteri ataupun pemerintah juga memastikan agian sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum. Ini adil kepada semua kaum. Mengapa? Apa sebab dia? Siapa boleh beritahu? Katakanlah pemerintah hari ini dia tak hagikan sumber kekayaan negara, dia tak bagi kepada semua kaum, dia hanya bagi kepada orang Melayu saja ataupun dia hanya bagi kepada orang Cina saja. Apa yang akan berlaku? Tolong jawab. Tolong jawab. Contohnya bantuan BRIM kan? Contohnya dia bagi bantuan BRIM lah. Lepas tu sekarang apa dia? BSH kan? Bantuan sara hidup lah. Okey, dia hanya bagi kepada orang Cina saja. Apa yang akan berlaku? Tolong jawab. Rakyat tidak bekerjasama sih. Rakyat tak bekerjasama. Sebelum dia tak bekerjasama, apa yang berlaku? Iman, Mastura, tolong jawab. Pergaduhan antara satu sama lain. Mengapa? Sebelum dia bergaduh, apa yang berlaku? Dia tak puas hati lah. Betul tak? Dia tak puas hati lah. Perdana Menteri orang Melayu, tapi dia tak tengok pun orang Melayu. Dia tengok, dia bagi bantuan ni semua kepada orang Cina dan India. Jadi orang Melayu akan marah lah. Jadi tindakan tak bijak,
tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang tak bijak membuat keputusan, yang tak merancang, yang tak pastikan agen sumber kekayaan ni dia bagi kepada semua kaum, menyebabkan rasa tidak puas hati berlaku dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Apabila wujud rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat antara satu sama lain, itu akan mewujudkan perasaan apa? Akan mewujudkan perasaan apa? Dengki terhadap sesuatu kaum. Jadi dia tak puas hati, dia berasa dengki, silap-silap, mereka akan mula bergaduh. Apabila mereka mula bergaduh, rusuhan kaum akan berlaku. Rusuhan kaum ini akan menyebabkan ketidaktentraman dalam negara, dan ketidaktentraman dalam negara ini akan mewujudkan tidak kestabilan apa? Politik secara keseluruhan, dan negara kita tidak akan aman. Apabila negara kita tak aman, kita tak dapat kontrol, kita cuba akan meminta bantuan daripada kuasa lain untuk mengawal keadalan dalam negara. Ataupun orang lain akan masuk. Dia kata, offer lah, tak apa, saya bantu kamu. Saya bantu kamu selesaikan masalah ini. No problem. Jadi kita pun bagi dia peluang untuk campur tangan membuat keputusan. Last, dia memanglah akan bantu kita settlekan semua. Tapi sebelum dia settlekan, dia akan buat satu apa? Agreement. Saya bantu selesaikan masalah ini. Lepas selesai saja, okey. Apa contohnya, lombong-lombong petroleum di negara kita perlu diserahkan, ataupun kita perlu buat satu agreement perdagangan dengan negara itu untuk 50 tahun, 60 tahun. Jadi kita terpaksa gadaikan apa? Kemakmuran ekonomi kita. Kenapa? Sebab kita dah hilang kebebasan. Kita tak ada bebas dah untuk membuat keputusan. Yang membuat keputusan semuanya siapa? Orang luar. You tengok apa kaitan. You boleh nampak tak bagaimana saya kaitkan agen sumber kekayaan ni sekiranya tak adil, dia boleh menyebabkan kedaulatan kita tercabar. Boleh faham tak? Sequence dia. Satu demi satu you kena huraikan. Kalau soalan kamu ke peringkat SPM, dia tanya jelaskan, huraikan, bincangkan, buktikan, you kena buat huraian macam inilah. Okey? Boleh faham? Hello? Boleh, sir. Mungkin you orang dah pening. Cepatlah dia cakap. Apa benda pun saya tak faham. Okey, contohnya. Okey, tidak agihkan sumber kekayaan negara secara adil. Apa yang berlaku? Rasa tidak puas hati akan berlaku. Apabila, alamak, apa benda lah ini, hilang. Sekejap lah, sorry ya, saya type sekejap. Saya type dalam Word, sekejap. Word boleh nampak tak? Boleh, sir. Boleh ya, okey. Yang pertama tadi saya kata apa? Tidak apa? Tidak agihkan sumber kekayaan negara secara adil. Jadi apa yang berlaku? Saya besarkan sikit. Sorry. Saya besarkan sikit, harap kamu boleh nampak. Boleh nampak tak? Okey, adil. Rasa tidak puas hati akan berlaku. Apabila mereka tak puas hati, mereka menyimpan perasaan, dendam. Okey. Mereka tak puas hati, mereka simpan perasaan dendam. Wujud perbalahan ataupun pertikaman lidah dulu, barulah wujud apa? Pergaduhan,
Bila wujud pergaduhan secara kecil-kecilan, apabila orang ada anasing-anasing dia cuba tiupkan isu pergaduhan, perkauman, maka dia akan wujud apa? Pun dia akan wujudkan rusuhan kaum. Apabila rusuhan kaum wujud, apabila rusuhan kaum wujud, maka keadaan ataupun ketenteraman negara akan hilang. Negara tidak stabil. Dari segi apa? Politik, ekonomi, sosial. Ekonomi dan sosial tak payahlah. Sosial kan tak aman dah sekarang. Dia akan efek kepada politik dan ekonomi. Okey. Kenapa politik dan ekonomi akan efek? Apabila negara ni orang selalu gaduh, pemimpin pun dia hilang kawalan lah dari segi politik. Okey, semua akan bertikam lidah. Parti pembangkang, parti pemerintah dia tak dapat tumpukan perhatian kepada pembangunan negara. Sebenarnya dia terpaksa menumpukan perhatian kepada rusuhan kaum ni. Macam mana settle? Jadi politik akan terbantut, dasar-dasar kerajaan tak dapat dijalankan, segala projek pembangunan terpaksa diberhentikan. Bagaimana pula dengan ekonomi? Apabila rusuhan kaum berlaku secara besar-besaran, sektor pekerjaan akan diberhentikan. Stop dulu. Kenapa? Darurat. Macam mana? Macam sekarang lah, darurat kan? Dulu dia orang buat darurat kan, orang tak boleh keluar pergi kerja. Jadi ekonomi akan jadi teruk. Itulah sebabnya politik, sosial dan ekonomi dia saling kaitan. Jadi negara stabil dari segi politik dan ekonomi. Jadi pemerintah hilang kawalan. Okey, terpaksa cari penyelesaian. Okey, terpaksa minta bantuan kuasa ataupun negara lain. Okey, jadi kuasa lain bantu dengan syarat. Dia ada syarat dulu. Kuasa, ni bukan kiasa, kuasa. Okey, kuasa lain bantu dengan syarat maka kita hilang kebebasan untuk membuat keputusan. Bila kita hilang buat keputusan, maka kita hilang apa? Kita hilang kuasa tertinggi untuk memerintah, maka kita hilang kedaulatan. Inilah proses dia. Nampak tak? Kalau you tak nampak, saya letak kat situ sekejap. Ya, Okey. Okey, nampak tak? Okey, saya jelaskan satu-satu Okey, sebenarnya dia tak buat agihan sumber kekayaan dengan secara adil Dia hanya bagi kepada seseorang saja. Ayo, ni Surface. Tak apalah, saya close ini Dia masalah sekarang. Bagi tension saja. Sekejap. Saya buat dalam Word. Okey. Saya besarkan sikit. Okey, katakan dia tak agihkan sumber kekayaan secara adil, rasa tidak puas hati akan wujud dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk. Mereka akan simpanlah, tak kisahlah siapa orang Melayu ke, Cina ke, India, salah satu kaum akan simpan perasaan dendam. Perasaan dendam ni dia tak akan tunjukkan kepada ahli keluarga ke ataupun kaum yang sama, dia akan tunjukkan kepada kaum yang dapat. Okey, maka wujud perbalahan, pertikaian lidah dalam media sosial dan sebagainya, itu akan mewujudkan pergaduhan. Pergaduhan ini akan mewujudkan apa? Rusuhan kaum, maka kita akan hilang ketenteraman negara kita akan hilang. Maka apabila ketenteraman negara kita hilang, tak aman, negara tidak stabil dari segi politik dan ekonomi,
politik mereka tak dapat ataupun pemerintah tak dapat laksanakan pembangunan negara sebab fokus mereka kini bukan untuk membangunkan negara tetapi untuk menyatu padakan masyarakat. Okey. Selain itu, kegiatan ekonomi juga akan terbantut. Okey, sistem ekonomi kita akan down, sistem pekerjaan akan hilang, semuanya akan berhenti, orang tak dapat bekerja, mereka tak dapat pendapatan, rakyat akan susah. Okey, pelabur-pelabur daripada luar juga akan hilang kepercayaan, okey, keyakinan terhadap Malaysia. Mereka tak akan labur, jadi kita pun hilang apa? Hilang pelaburan luar. Contohnya sekarang, Malaysia dah banyak hilang pelaburan daripada negara-negara luar. Contohnya lah, sekarang Indonesia menjadi tumpuan, negara tumpuan negara-negara lain sebab Malaysia pada hari ini dia tidak stabil dari segi politik. Itu yang betul. Okey? Yang seterusnya, pemerintah akan hilang kawalan, dia terpaksa cari penyelesaian, tak dapat juga dia minta bantuan daripada kuasa lain, negara lain. Kuasa lain bantu negara dengan syarat. Sebelum dia bantu, dia buat satu agreement dulu, memorandum dulu. Okey, saya bantu selesaikan benda ni. Okey, projek-projek ini you bagi kepada negara saya. Secara tak langsung kita terpaksa bergantung kepada mereka. Jadi kuasa lain bantu dengan syarat, maka kita hilang kebebasan untuk membuat keputusan. Apabila kita hilang untuk membuat keputusan, maka kita hilang kuasa tertinggi. Apabila kita hilang kuasa tertinggi yang dikatakan sebagai kedaulatan, maka kita pun akan hilanglah kedaulatan negara kita. Jadi inilah cara bagaimana you kaitkan satu isi yang dia bagi macam ni untuk membuktikan apa yang dia kata. Ini cara kamu tulis esei. Dia ada isi, dia ada huraian, dia ada contoh dan dia ada penegasan. Inference pun ada. Ini berapa markah boleh dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi kalau dia selalunya dia akan letak 8. 8 tu confirm you akan dapat ke? Tak. Kalau dia minta 2 isi, dia letak 2 isi. Contohnya macam ni. Contohnya dia letak macam ni. Alamak, tadi mana saya tengok Kejap, buku teks kot. Kejap. You tengok dekat sini, buku teks. Pasal pemerintahan sebuah negara mewujudkan keberkesanan sistem pentadbiran. Selalunya dia letak berapa markah? 8 markah. Ini jawapan untuk 8 markah. Ini jawapan untuk 8 markah. Jadi bagaimana you boleh tulis esei panjang macam ni? Asasnya you kena faham isi dia. Apa itu kuasa pemerintahan sebuah negara? Asasnya you kena faham. Apa maksud kuasa pemerintahan? Asasnya you kena faham. Apa itu sistem pentadbiran? Keberkesanan sistem pentadbiran. Barulah you boleh buat macam ni. Kalau you tak faham konsep dia, confirm you tak boleh tulis. Jadi, untuk memahami, untuk menulis macam ni banyak, you kena faham. Isi satu ini, you kena faham dulu. Lepas tu you buat apa? Benda ini dulu, baru you boleh tulis banyak. Sebab satu isi ini akan jadi satu ayat. Satu isi ini dia akan jadi satu ayat. Maka kita boleh tulislah banyak. Cukup. Perlu kau hafal ini semua? Ini tak perlu hafal. Kalau you dah faham konsep dia, apa yang dimasukkan dengan sistem agian, kekayaan secara adil, you dah faham statement yang pertama ini, you dah faham, otak kamu akan generate benda-benda ni. Bagaimana untuk mengaitkan benda tu, soalan tu. Itu yang berlaku. Kalau you nak tulis peringkat SPM, ini wajib you kena kuasailah untuk kebat. Sebab kebat saja dia membutuhkan markah daripada 100 markah, dia akan peruntukkan sebanyak, contohnya lah, 60 hingga 50 markah. Soalan kebat saja. Okey? Jadi ini sesuatu yang wajib you perlu tahu. Okey? Ini baru saya bagi satu contoh. Rasuah pun sama, cekap pun sama. Dia boleh petik mana-mana. Contohnya, sejauh manakah undang-undang negara, sejauh manakah pematuhan terhadap undang-undang negara mampu mempertahankan kedaulatan negara? Dia boleh tanya soalan macam tu. Sejauh manakah kebijaksanaan pemimpin negara dalam merangka undang-undang mampu mempertahankan kedaulatan negara? Dia boleh tanya macam tu. Sejauh manakah sejauh manakah amalan rasuah sekiranya dapat dihapuskan mampu mempertahankan kedaulatan negara?
Sejauh manakah pentadbiran cekap oleh pemimpin yang bijak dapat mempertahankan kedaulatan negara? Jadi, itu soalan. Setiap satu ini dia boleh jadi satu soalan. Jadi setiap satu ini you kena faham bagaimana kecekapan pentadbiran ni dia ada kaitan dengan kedaulatan negara. You kena faham. Sebab tu dalam SPM dia tak akan ambil bulat-bulat. Dia ambil petik satu saja. Dia petik satu sajalah. Dia ambil satu poin saja. Walaupun ni pemerintah dia ambil satu poin saja. Jadi you kena faham setiap satu ni. Bagaimana kita boleh faham? Agen sumber you kena kaitkan, you kena senaraikan macam tadi, barulah you senang nak buat kerja. Okey? Boleh tak? Hello? Hilang ke? Aduh. Boleh sir. Boleh ya? Okey. Itu agihan lah, satu contoh saja kita bagi ya. Okey, yang keduanya melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan negara secara berkesan. Jadi sebagai seorang pemimpin yang bijak, dia perlu melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Sekiranya lari daripada perlembagaan negara, itu juga akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap pemimpin oleh semua kaum lah, tak kisahlah. Contohnya lah, kalau orang Melayu dia ada fasal-fasal yang tidak boleh dipersoalkan oleh kaum lain. Okey? Isu apa? Status bumi putra, orang lain tak boleh persoalkan. Kalau benda itu orang tak faham, orang lain atau pemimpin ni dia tak bijak, dia tak pandai, dia tak kaji, dia suka hati saja, dia apa-apa undang-undang yang dilaksanakan ini dia bertentangan dengan sistem perlembagaan negara. Okey, yang boleh menjejaskan kepentingan orang Melayu, itu jelas akan memberi impak yang besar, tidak puas hati terhadap pemimpin dan boleh menyebabkan rusuhan kaum juga. Boleh juga menyebabkan ketidakstabilan dari segi politik. Apabila ketidakstabilan politik berlaku, wujudlah negara kita ni akan tak aman. Pelabur akan lari. Kita terpaksa bergantung kepada orang lain. Maka orang lain pula akan mengambil kesempatan ini untuk memperalatkan kita. Dia cuba akan merampas kuasa, membuat keputusan. Maka kita akan hilang apa? Kedaulatan. Itulah cara kita kaitkan. Senang saja. Okey? Otak kita bagi kita lain sikit, fikir secara lain sikit. Tak payah hafal, sejarah ni senang. Tak payah hafal. Ada benda lah, beberapa benda yang kita perlu hafal. Benda-benda macam ni tak payah hafal. You dah faham konsep, cara saya senang saja. You faham konsep, you boleh buat sejarah. Jangan hafal. Itu pesanan saya lah. Okey? Jadi apakah rakyat perlu buat? Dia perlu menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi dia apa-apa tak kisahlah situasi mana pun, dia perlu memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey? Yang kedua, menyokong segala usaha dan rasa kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Kalau kalau rakyat ni tak sokong pemerintah, dia buat apa? Dia akan gulingkan pemerintah. Dia akan gulingkan pemerintah. Mungkin ketika kamu semua berumur mungkin di peringkat sekolah rendah lah, kemungkinan besar adalah satu rusuhan, bukan rusuhan lah, tunjuk perasaan besar-besaran berlaku di mana? Di Kuala Lumpur. Baju kuning ada satu kumpulan, baju merah ada satu kumpulan. Pernah tengok tak? Pernah tengok? Hello? Hello, boleh dengar tak? Boleh sir. Pernah dengar tak? Pernah dengar ke? Pernah tengok ke? Ataupun pernah tengok dekat negara-negara lain tak? Pernah tak? Tak sir. Selalunya dekat negara-negara Indonesia banyaklah. Indonesia banyak. Negara kita pun berlaku. Dekat negara Thailand pun dah banyak kali dah berlaku. Dia akan menggulingkan apa? Pemerintah. Itu akan menyebabkan kita, negara itu kehilangan kedaulatan. Okey? Jadi kita perlu memberi kesetiaan kepada raja dan negara. Kita perlu menyokong segala usaha dan dasar kerajaan. Okey? Dan kita perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum bagi mewujudkan kestabilan, pemahaman kita. Okey? Dan kita perlu mematuhi undang-undang negara. Itu suatu wajib lah. Bagaimana rakyat boleh mematuhi undang-undang negara? Kita perlu meneliti, memahami dan menghayati nilai-nilai rukun negara. Okey? Yang dalam tu ada kan berkaitan dengan perlembagaan kan. Kita perlu menghormati perlembagaan negara apa yang termaktub. Kalau dalam undang-undang itu dah beritahu, jangan persoalkan keistimewaan orang Melayu. Jangan persoalkanlah, ikut sajalah apa masalahnya.
dah beritahu bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, pasal dia dah termaktub. Jangan ingkarlah, jadikan itu sebagai bahasa rasmi. Simple saja. Okey? Okey, yang seterusnya. Kita nak pertahankan kedaulatan, kita perlu buat apa? Pastikan, wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran negara. Yang kedua apa yang kita perlu buat? Yang kedua apa yang kita buat ialah mengekalkan mengekalkan perpaduan kaum. Ini yang paling penting sekali. Tadi saya dah beritahu satu kan, perpaduan kaum. Depan saja dia berubah. Yang last tu dia tak akan berubah. Okey? Okey. Bagaimana pemerintah perlu buat? Dia perlu mengubah dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Jadi kalau undang-undang ni kita lebih, kalau negara kita lebih kepada apa? Rukun negara itu pentinglah. Selepas berlakunya peristiwa hitam 1963, 13 Mei, itu peristiwa hitam lah. Jadi mereka buat apa? Mereka buat kerajaan sementara, mereka merangka satu boleh dikatakan bukan undang-undang tetapi dasar, iaitu rukun negara lah. Okey, untuk memastikan integrasi kaum ni berlaku. Okey? Dan memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa dan pendidikan kebudayaan. Kenapa? Sebab bahasa dan pendidikan ni merupakan satu medium yang boleh menyatu padukan semua kaum. Okey? Yang boleh menyatu padukan semua kaum lah. Okey? Merangka program serta kempen ke arah mewujudkan perpaduan dan integrasi kaum. Sebab tu kita ada banyak program-program yang melibatkan pelbagai kaum. Okey? Memperuntukkan perbelanjaan yang mencakupi untuk program memupuk perpaduan. Sebab tu kita ada Kementerian Perpaduan, Wanita dan Perpaduan. Sebab tu kita ada macam tu. Okey? Jadi memang negara kita, pemerintah kita dia memang dia tahu lah apa yang nak buat dan mereka mampu buat. Okey, sebagai rakyat apa yang kita perlu buat untuk mengekalkan perpaduan negara? Menggunakan bahasa kebangsaan dan mengayati rukun negara. Ini yang paling penting. Simple bagi kita faham. Okey? Memahami dan menghormati agama lain. Tadi saya dah kata menghormati dan memahami agama dan budaya kaum lain. Agama dan budaya kaum lain. Mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi, saling menghormati sesama masyarakat. Ini paling penting. Nilai-nilai ini kamu belajar dalam apa? Moral dan pendidikan agama. Setiap agama dia menerapkan nilai-nilai macam inilah, bertoleransi, saling menghormati. Okey? Melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama. Ada banyaklah gotong royong, okey, program-program yang dianjurkan di peringkat kawasan penduduk setempat. Itu kita kena buat. Okey? Lagi apa yang lagi kita boleh buat? Kita perlu melibatkan diri dalam program-program seperti sukan lah. Sukan antara salah satu medium untuk menyatu padukan masyarakat. Jadi itu yang kita kena buat. Okey? Okey. Okey, seterusnya memupuk patriotisme. Memupuk patriotisme ni tadi saya dah kata kan, awal-awal saya dah beritahu. Jadi yang pertama, apa yang kerajaan buat? Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan, okey, untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Okey, mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. Sebab tu kalau you tengok Form 4 dengan Form 5, sejarah dunia sudah tak ada. Betul kan? Tapi tahun lepas, silibus lama, sejarah dunia Form 4. Sejarah Islam ada. Tapi kenapa sekarang Form 4 dengan Form 5 dah tak ada dah? Kenapa? Sejarah Islam dia tak bagi, sejarah dunia pun dia tak bagi, tamadun dunia. Dia dah letak berdua-dua benda tu campur dalam Form 1, Form 2, Form 3. Betul kan? Tapi apabila sampai Form 4, Form 5, dia cuba, kerajaan cuba nak terapkan sejarah berkaitan dengan negara kita. Itu yang paling penting. Memanglah kerajaan dia pandai. Dia tengok apa yang berlaku sekarang. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memupuk nilai patriotisme dalam kalangan pelajar-pelajar fresh kan. Bagaimana? Mewajibkan mata pelajaran sejarah dan silibus itu sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Itu yang berlaku sekarang. Sebab tu Form 4 dengan Form 5 dia lebih menekankan tentang sejarah negara kita. Okey. Menganjurkan kempen dan menerbitkan filem. Filem ni ada banyaklah kenegaraan. Okey. Memberikan pengiktirafan kepada rakyat yang memakmurkan nama kita lah. Okey, di peringkat antarabangsa. Contohnya atlet-atlet negara, okey, saintis kita, okey, tak kisahlah
tak kisahlah siapapun yang mengharumkan negara kita, nama negara kita perlu memberikan apa? Pengiktirafan kepada mereka. Okey? Malaysia yang berjasa kepada negara kita, mengabadikan nama mereka, bangunan dan jalan. Ini salah satu. Okey. Seterusnya, rakyat, apa yang kita perlu buat? Menghormati lambang negara. Lambang negara nanti you akan belajar. Seperti apa? Jalur gemilang, jata negara dan lagu negaraku. Ini yang paling penting. Kalau sesebuah negara yang tidak ada lambang, tak adalah. Saya tak pernah dengar lagi. Ada tak? Tak ada kan? Menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara. Itu semangat. Meningkatkan imej negara. Meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan. Siapa ini selalunya buat? Pendidikan, sukan, ekonomi. Okey, pendidikan. Kalau pendidikan, saintis lah selalunya. Okey, saintis. Okey, ataupun sukan, atlet banyaklah atlet. Okey, menghargai tokoh pelbagai kaum. Dia menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang. Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock. Okey, lagi siapa lagi? Kemerdekaan negara dan kedaulatan, Tun Witi Samantan dan sebagainya. Ini tu antara tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Mereka berjaya menyatukan, membentuk satu masyarakat yang majmuk. Jadi kita perlu buat apa? Menyanjungi mereka dan menghargai mereka. Okey? Bagaimana kita dapat menghargai mereka? Dengan mempertahankan perpaduan yang dikecapi selama ini. Kita tidak boleh rosakkan benda itu. Kita perlu mempertahankan dan mewujudkan perpaduan lebih kuat lagi. Okey? Itu antara apa yang kita belajar. Okey. Seterusnya, isi yang seterusnya. Okey. Okey, mengukuhkan pertahanan negara pemerintah. Mengukuhkan pertahanan negara pemerintah lah. Oh sorry, ini ada satu saya edit lah. Ini bukan pemerintah ni, silap. Yang bawah ni saya dah buat. Okey, mengukuhkan pertahanan negara bagi mempertahankan kedaulatan negara kita daripada mana-mana pengaruh luar. Apa yang kita perlu buat? Mengukuhkan sistem pertahanan kita. Dia lebih kepada bagaimana kita mempertahankan negara kita daripada anasi-anasi luar. Bukan dari segi ketenteraan saja. Bukan dari segi ketenteraan. Dari segi apa? Fizikal, mental, budaya dan sebagainya. Dulu perang dunia berlaku. Okey? Dengan apa? Berperang lah. Tentera berperang. Menguasai sebuah negara. Tetapi sekarang tak ada. Jarang-jarang berlaku orang bergaduh gunakan apa, bom lah, itulah, inilah, tak ada. Sekarang mereka berperang macam mana? Berperang dari segi psikologi, berperang dari segi kebudayaan, berperang dalam apa, bidang ekonomi. Contohnya Amerika Syarikat dan China, dia berperang apa? Dari segi ekonomi war. Ekonomi war. Dulu sebuah negara ni dia menjajah sebuah negara lain dengan menggunakan tentera. Sekarang tak ada. Sekarang sesebuah negara ni dia menjajah negara lain dengan apa? Dengan teknologi, dengan budaya, dengan cara hidup, dengan makanan, dengan pakaian, macam-macam lah. Contohnya lah, kita sebagai rakyat Malaysia lah, tak kisahlah orang India ke, Cina ke, Melayu ke, kita ada setiap kaum ni dia ada apa? Dia ada pakaian dia sendiri, makanan dia sendiri, tetapi adakah kita setiap hari kita amalkan benda itu? Tak kan? Dari segi pakaian lah, teknologi lah, cara hidup lah, gaya hidup lah, rumah lah, kereta lah, kita semuanya gunakan apa? Corak, pattern yang digunakan oleh negara barat. Ini terbukti bahawa kita dah pun dijajah dari segi apa? Mental, corak hidup. Kita dah memang kena jajah lah. Okey, sebab kita ada pakaian tradisional kita tak pakai. Kita pakai apa? Jeans. Betul tak? Kita makan apa? Spaghetti, itu bukan makanan kita. Betul tak? Jadi, ada banyak benda lah yang you kena belajar dan you kena tahu dalam sejarah ni. Untuk menjawab soalan kebat, you kena banyak tahu. Jadi untuk banyak tahu, banyak baca, banyak dengar. Okey? Jangan tapi kelas. Itu sesuatu yang paling penting ya. Okey, jadi bagaimana kita dapat mengukuhkan pertahanan negara? Okey? Mengubah dasar undang-undang. Gubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Undang-undang yang lebih ketat. Sesiapa yang
bekerjasama dengan musuh negara kita, dia dikenakan hukuman yang berat, hukuman gantung sampai mati, contohnya lah. Okey, mengadakan perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan. Contohnya kita lakukan apa? Latihan pertahanan dan ketenteraan dengan Amerika Syarikat kita pernah ada, dengan Singapura kita pernah buat, negara-negara serantau kita pernah buat. Okey, memodernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Kita dah beli apa? Kita beli kapal selam, okey, jet fighter, semua kita dah beli. Memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran. Bagaimana? Dengan adanya apa? Kita ada satelit. Kita boleh kawal lah. Okey, perairan negara kita boleh melakukan pertukaran maklumat dan kita boleh jaga. Okey, sebagai seorang rakyat bagaimana kita dapat mempertahankan negara? Okey, peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya memberikan maklumat tentang pencerobohan sempadan negara yang berlaku di mana? Di sempadan Thailand, Malaysia. Dah lama dah benda tu berlaku. Hari tu apabila seorang polis ditembak, barulah kita buat apa? Tindakan penguatkuasaan. Jadi itu tak sepatutnya berlaku lah. Okey, sebagai rakyat kita perlu, apabila kita dah tengok ada orang menceroboh sempadan negara kita, di sempadan negara harus melaporkan kepada pihak berkuasa. Sekiranya pihak berkuasa yang ada di situ tidak mengendalikan benda itu, kita seharusnya melaporkan kepada pihak atasan. Okey, itu tanggungjawab sebagai rakyat. Okey, mengekalkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam, mengelakkan. Kita tak boleh bekerjasama dengan orang lain yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Okey, menganggotai pasukan keselamatan. Kalau you nak, masuklah tentera. Okey, sukarelawan, jadi sukarelawan tak pertahankan. Sebab tu tentera kita ada apa? Tentera simpanan. Tentera simpanan kita boleh jadi, mana-mana orang boleh berjadilah. Okey, tentera simpanan. Sanggup korban demi mempertahankan negara kita. Itu macam mana? Kamu jadilah frontliner macam polis, tentera dan sebagainya. Okey, bekerjasama dengan pemerintah dan rakyat melaksanakan langkah mengekalkan kedaulatan telah berjaya menghasilkan keamanan dan kesejahteraan. Okey, sebagai rakyat Malaysia amat penting untuk kita menghormati kepelbagaian budaya dan agama dalam usaha mengukuhkan perpaduan. Ini yang perlu. Okey, mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Sebagai pemerintah, you kena siap sedia dari segi ketenteraan. Itu number one. Yang kedua, yang paling penting, mengadakan hubungan baik dengan negara-negara lain. Okey, mengapa? Untuk mengekalkan persahabatan dan mengelakkan permusuhan. Sekiranya kita menghadapi sebuah masalah, mereka dapat membantu. Dulu, macam mana kita ada? Kalau kita terimbas kembali ke belakang, Melaka walaupun merupakan sebuah kerajaan Melayu yang unggul pada ketika itu, masih lagi mengantar ukti kepada siapa? Negara China. Mengapa? Sebab dia ingin mengekalkan hubungan baik dengan negara China. Apabila Melaka sekiranya diserang, negara China sebagai kawan rapat, dia akan bantu Melaka untuk mempertahankan kedaulatan Melaka. Jadi asas itu kita sudah ada. Jadi itu yang kita cuba follow hari inilah. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kedaulatan, tentang kedaulatan. Okey? Apabila kita ingat, kita bincang tentang kedaulatan, pemerintah paling tinggi negara kita yang di-Pertuan Agong tu, kita kena ingat sebab kuasa tertinggi. Satu, perlembagaan, kedua yang di-Pertuan Agong. Kenapa saya letak yang di-Pertuan orang yang kedua? Sebab kuasa untuk pemerintah kita diberikan oleh kuasa perlembagaan. Okey? Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan melaksanakan kawalan pemerintah pentadbir. Sebab tu saya kata apa? Kontrol, bebas, tanpa kawalan orang lain. Okey? Ciri negara berdaulat menjadikan negara kita sebuah negara yang stabil. Jadi sekiranya kita ingin menjadi sebuah negara yang berdaulat, kita perlu stabil dan kukuh dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi untuk apabila kita tak stabil dari segi politik, ekonomi dan sosial, maka kedaulatan itu kita akan hilang. Okey? Pelbagai langkah
harus dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara terpelihara, kedaulatan negara diperkukuh melalui pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan perlembagaan. Itu tengok. Ini yang paling penting. Sebab tu tadi saya kata, sekiranya kita follow, orang lain follow, rakyat ke pemimpin semua ni, mereka ni 100% follow apa? Perlembagaan, maka tak wujudlah masalah dalam negara. Apabila tak wujud masalah, ketenteraman, keamanan dalam negara dapat dikekalkan. Apabila keamanan, ketenteraman wujud, masalah tidak akan ada, kita dapat kebebasan untuk membuat keputusan, pemerintah dia ada kuasa, pemerintah dapat memerintah dengan bijak tanpa kawalan mana-mana orang, maka negara kita berdaulat. Okey, itulah secara ringkas apa yang kita tengok hari ini. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Hello? Tak ada, Sir. Tak ada. Tengok Ustaz, ada berapa orang dalam grup? Tolong tengok Ustaz, ada berapa orang? 13, Sir. Okey. Okey, ini dalam buku teks kamu jelaskan ciri-ciri negara berdaulat. Ini slide pertama kita dah tengok, ada sempadan, dia negara berdaulat, ada rakyat dan sebagainya. Uraikan langkah yang dilaksanakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baru kita bincang tadi. Betul tak? Baru kita bincang tadi. Ada banyak, ada 4 kan? Okey. Yang kita tengok yang bawah. Peta menunjukkan kedudukan Malaysia yang bersempadan dengan negara jiran di Asia Tenggara. Mengapakah hubungan baik dengan negara jiran perlu dipertahankan? Ini soalan kebat. Yang kedua, setiap warga negara Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan perairan negara. Bincangkan. You tengok soalan SPM kamu akan keluar macam ni. Akan keluar macam ni. Okey? You tengok. Mengapakah hubungan baik dengan negara jiran perlu dipertahankan? Hubungan baik dengan negara jiran perlu ditahankan. Okey? Setiap warga negara mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan. Tadi kita hanya tengok apa? Rakyat perlu buat apa untuk mempertahankan kedaulatan. Tapi dia tak pernah beritahu pun tentang perairan negara. Jadi macam mana you nak jawab? Macam mana you nak jawab? Jadilah sebagai rakyat yang bertanggungjawab, okey, memberikan maklumat kepada pihak berkuasa. Okey, pihak berkuasa. Tidak bekerjasama dengan anasir luar dalam urusan pencerobohan sempadan. Tak kisahlah sempadan perairan ke ataupun tanah, tak kisah. Okey? Okey. Yang ini, macam mana you nak jawab? Siapa boleh buat? Mengapakah hubungan baik dengan negara jiran perlu dipertahankan? Mengapa? Untuk mengelakkan permusuhan. Okey, untuk mengelakkan permusuhan. Okey, kalau senang cerita, just ingat macam ni. Senang saja. Okey, kebaikan ni kita bincang tentang apa? Tentang sesebuah negara. Kalau sesebuah negara, dia tak boleh lari daripada 3 benda. Apa dia? Kalau negara saja kita bincang, dia tak boleh lari daripada 3 benda. Apa dia? Politik, ekonomi, sosial. Okey, bagus. Yang pertama, politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, Sosial. yang ketiga, sosial. Ada lagi satu, teknologi. Ada satu lagi, teknologi. Jadi sekarang you bincang. You jana idea. Apa kepentingan yang kita dapat sekiranya kita adakan hubungan politik? Dari segi politik apa yang kita dapat? Dari segi politik apa yang kita dapat? Bantuan ketenteraan. Lepas tu, pertukaran maklumat perisikan. Okey, boleh faham? Bantuan ketenteraan, pertukaran maklumat perisikan. Ini antara yang paling penting lah. Paling penting sekali. Dari segi ekonomi apa yang kita dapat? Dari segi ekonomi apa yang kita dapat? Tolong jawab. Bahan mentah. Bahan mentah. Lagi. Dari segi ekonomi apa yang kita dapat? Perjanjian perdagangan.
Maksudnya kita akan dapat pasaran lah. Okey, pasaran untuk produk kita. Pasaran untuk produk kita. Yang seterusnya, pasaran tu dua-dua boleh lah. Macam tadi bahan mentah pun kita boleh dapat. Kita boleh jual barang kita dekat sana. Kita boleh ambil bahan mentah daripada negara mereka. Boleh. Tak ada masalah. Perjanjian perdagangan kita boleh buat. Okey, lepas tu apa? Kita dapat menarik pelaburan asing. Kita boleh buat. Okey? Kita boleh dapat apa? Dapat manpower. Manpower kita sebut apa? Tenaga kerja asing. Kita boleh dapat. Apa yang kita boleh dapat lagi? Tenaga kerja asing dan tenaga mahir. Mahir maksudnya profesional kita boleh dapat. Ini dari segi ekonomi. Okey, ini dari segi ekonomi. Dari segi sosial apa yang kita boleh dapat? Kerjasama pendidikan. Pertukaran budaya. Okey, pertukaran budaya. You nak tambah lagi maklumat dengan okey, ini tapak saya letak bawah. Kalau teknologi, dia berkaitan dengan teknologi industri. Teknologi industri. Lepas tu perubatan. Okey, ICT. Ini kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat. Okey? Ini kebaikan antara kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat. Okey, politik. Okey, politik, bantuan ketenteraan, pertukaran maklumat perisikan, okey, ekonomi, dari segi ekonomi, perjanjian perdagangan pasaran, kita dapat menarik pelabur asing, okey, ataupun pasaran, kita dapat tenaga kerja asing, mahir, sosial, kita dapat kerjasama pendidikan, kita dapat pertukaran budaya dari segi teknologi industri, perubatan, ICT, ini semua kita dapat. Senang saja. Bukannya susah. Okey, ini soalan kebat lah. Okey, contohnya kalau bantuan ketenteraan, kalau kita imbas kembali lah. Okey, apabila Malaysia terbentuk, dia ada masalah kan? Masalah, ini kamu dah belajar tahun lepas kot. Kita ada masalah komunis. Jadi apabila kita adakan hubungan baik dengan dasar pandang timur, dasar luar Malaysia ni dia ada dua. Satu secara multilateral, satu lagi bilateral. Okey, bilateral nanti saya rasa you dah belum belajar lagi, nanti you akan belajar lah. Okey. Pada masa itu kita berbaik-baik dengan negara barat. Contohnya Amerika Syarikat, Britain, Australia, Switzerland dan sebagainya. Mengapa? Sebab kita perlukan bantuan ketenteraan untuk menangani masalah komunis pada peringkat awal penubuhan Malaysia. Jadi apabila kita berbaik dari segi politik dengan negara Australia dan sebagainya, maka kita dapat bantuan mereka. AMDA tu. Lepas tu maklumat pertukaran perisikan, contohnya pencerobohan sempadan dan sebagainya. Maklumat berkaitan dengan jenayah antarabangsa, jenayah cyber dan sebagainya, terorisme dan sebagainya, kita dapat pertukaran maklumat. Okay, dari segi ekonomi, kita dah buat perjanjian perdagangan dengan banyak negara lain, India, China, Amerika Syarikat, Britain, Singapura. Okay, kita dapat menarik pelabur asing. Dulu masa 2-3 tahun lalu lah, okay, masa pemerintahan kerajaan BN dulu banyak pelabur asing yang masuk. Okay, sekarang semua sudah lari sebab kita tak stabil dari segi politik. Okay, dari segi ekonomi kita dapat tenaga kerja asing, tenaga mahir. Tenaga kerja asing kita dapat daripada apa? Bangladesh, Indonesia. Jadi mengapa mereka boleh dapat? Kita boleh dapat banyak begitu. Sebab kita adakan hubungan baik dengan negara Bangladesh, negara jiran kita dengan Indonesia. Okey. Dari segi sosial, kerjasama pendidikan. Ini banyak kita dapat daripada mana? Switzerland. Switzerland contohnya, New Zealand. Contohnya New Zealand lah. Dulu budak yang belajar dekat maktab, dia ada satu program lah, NZ orang panggil lah. Dia belajar buat foundation sini 1 tahun, lepas 4 tahun dia belajar dekat mana? Dekat Switzerland. Dekat New Zealand. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Sebab kita dengan negara mereka ada hubungan baik. Hubungan baik ini telah mewujudkan satu kerjasama dari segi pendidikan.
Dari segi pendidikan. Okey. Lepas tu pertukaran budaya lah, pertukaran budaya. Ini contohnya negara-negara serantau seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan sebagainya lah. Okey. Dari segi teknologi, contohnya negara kita ada apa? Teknologi industri automotif negara kita pada peringkat awal. Negara kereta pertama kita apa dia? Kereta proton kan? Kereta proton. Okey, kereta proton yang kita ada ni, kita ni sebenarnya mengadakan hubungan baik dengan negara Jepun dan Korea. Masa itu, masa Tun Dr. Mahathir, dia jadi Perdana Menteri, dia ada satu dasar yang dipanggil sebagai dasar pandang ke timur. Maksudnya dia timur, maksudnya dia merujuk kepada negara-negara timur seperti Jepun dan Korea yang begitu pantas berkembang menjadi sebuah negara industri. Jadi kita adakan hubungan baik dengan Jepun dan Korea, maka kita dapat pertukaran teknologi industri pembuatan kereta. Sebab tu kita mampu membina kereta proton. Kita dapat teknologi itu daripada mana? Daripada Jepun. Lepas tu perubatan. Sama juga. Perubatan ni daripada banyak negara lah. Amerika Syarikat. Okay, dan sebagainya. ICT ni pun sama juga. Jadi apabila kita adakan hubungan baik dengan orang lain, negara lain, you just ingat 4 benda ini. Politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Kalau soalan kebat, dia kena ada 4 benda. Satu, isi kena ada, huraian kena ada, contoh kena ada, okey? Contoh kena ada, lepas tu inference kena ada. Inference maksudnya apa yang akan berlaku secara keseluruhan. Kamu dah tengok sekarang dalam skrin kamu ada 4 benda, saya dah jelaskan, saya dah bagi isinya. Jadi pada sekiranya kita adakan hubungan baik dengan negara-negara ini, kita akan dapat macam ni. At the last, apa yang akan dapat? Apa yang kita akan dapat at last? Apa yang kita akan dapat? Last kali kita akan dapat apa? Contohnya kita dapat dah benda ni semua. Last kali apa yang akan berlaku? Itulah inference. Contohnya, apabila kita buat kerjasama ni, kita dapat benda-benda macam ni, maka kita dapat memajukan negara. Memajukan apa? Memajukan negara kita yang pertama. Okey? Memajukan negara kita. Memperkuatkan negara. Okey, memakmurkan negara, kedaulatan negara dapat dipertahankan. Inilah inference. Inilah inference dia. Kenapa saya katakan ini inference dia? Okey, memajukan negara kita macam mana? Ekonomi ada. Memperkuatkan negara macam mana? Bantuan ketenteraan ada. Memakmurkan negara macam mana? Ekonomi ada. Kedaulatan negara dapat dipertahankan macam mana? Semua dah okey kat sini? Habis. Okey? Boleh faham? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Takkan saya seorang saja cakap. Ada soalan? Faham, cikgu. Boleh faham Jadi saya lebih menekankan kepada pemahaman konsep. You dah baca kedaulatan, you kena tahu apa fungsi kedaulatan, apa yang ada kena mengena dengan kedaulatan, semua you kena tahu. Bagi faham, tak payah hafal. Kalau you hafal, you akan habis lah, mampui lah. Tak boleh lah. Buku teks 3/4, 3/5 nak hafal, mampui lah. Tak boleh. Jadi you kena fahami dulu apa maksud, bagaimana politik ini dia berfungsi, bagaimana ekonomi ini dapat berfungsi, sosial ini berfungsi macam mana. Sebab setiap yang kita tengok dekat sini, setiap yang kita tengok dekat sini sana, setiap apa yang kita tengok dekat sini, okey, contohnya lah, sebuah negara ini ada politik, dia ada ekonomi, dia ada sosial kan, betul tak? Setiap ini dia saling bergantungan. Okey? Kalau you nak politik stabil, you kena ekonomi pun kena stabil. Ya, kalau you nak politik dia stabil. Alamak. Kalau you nak politik kamu stabil. Kalau you nak politik kamu stabil, you kena pastikan sosial ini stabil dulu. Sosial ini tak stabil, habis politik. Habis ekonomi. You kena tahu. Okey? Kalau you nak ekonomi ini okey. Yang pertama sosial kena stabil, politik kena stabil, barulah ekonomi boleh stabil. Kalau you nak pastikan sosial ini okey, peranan pemerintah perlu dulu. Ekonomi yang adil perlu, barulah sosial ini akan tahan.
Kalau benda ini semua tak ada, yang ini tak akan dapat. Jadi semua ini saling berkaitan. Jadi you kena faham konsep itu dulu, barulah you senang nak jawab soalan-soalan kibat dan sebagainya. Okey, boleh faham? Boleh sir. Boleh ha? Okey, kejap. Okey, ada berapa orang? Ada 12 orang. Okay, yang lain tak apa, saya share video nanti orang boleh tengok balik lah. Okay, Aiman ada, Kamali. Okay, Aiman dengan Kamali Mastura boleh faham tak? Kalau Boleh. you tak nak buka pun tak apa, you boleh chat. Oh, ada yang chat. Sorry, tadi saya tak boleh nampak. Mastura boleh? Mastura, Kamalin Mastura. Tak dengar suara. Boleh sir. Boleh ya? Okey. Kalau anda tak ada masalah apa-apa berkaitan dengan soalan ke, you tak faham kat sekolah, just post dekat grup. Kenapa post dekat grup? Jangan malu-malu post dekat grup. Kalau you tanya mungkin benda tu saya jawab balik, benda tu mungkin membantu orang lain. Itu sebabnya saya minta kamu post dalam grup. Boleh tak? Kartikeyan ada. Apa kabar ane? Ada baik ke? Kartik, Yes, sir. macam sehat? Sehat, sir. Post-post dekat FB dengan apa Instagram tu, oh, hebat betul lah. Hobi, sir. Hobi. Hobi. Okey, setakat itu saja. Kalau tak ada soalan, kita jumpa. Nanti kelas ganti ada, saya akan buat. Kita akan laju sikit sebelum pembukaan kamu, saya nak seiring dengan sekolah kamu. Okey, boleh? Jadi bab 2, kejap. Boleh. Bab 2. Sana. Kejap Okey, bab 2 kamu berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Sesuatu tajuk yang begitu interesting lah untuk dibelajar dan harus diketahui oleh semua. Okey, apa yang kita nak belajar berkaitan dengan latar belakang perlembagaan persekutuan, pengumpulan perlembagaan persekutuan, ciri utama perlembagaan persekutuan, pindaan perlembagaan persekutuan. Ini yang kita akan belajar. Okey, kepentingan ada banyak elemen kewarganegaraan, nanti kita tengok. Okey. Ini saya boleh, kalau boleh kita buat cepat sikit bagi you faham betul-betul. Okey? Sebab soalan tajuk ni walaupun interesting yang kita harus tahu tapi agak sukar sikit lah untuk pemahaman. Siapa yang rasa bab 2 ni senang? Apa pandangan kamu? You boleh type, tak buka mic pun tak apa. Apa you punya pandangan? You dah tengok, cikgu kamu dah bagi soalan, dah bagi lesson apa semua. Ada yang susah untuk faham. Ada lagi tak? Ada lagi? Kamu jawab. Tak apa, nanti kita tengok Okey, kita jumpa minggu depan Boleh? Kalau tak ada Okey, soalan?